Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, diriwayatkan daripada Buraidah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqulu lil munafiq sayyidun fa innahu in yaku sayyidan faqad askhattum rabbakum azza wa jalla. Sambungan daripada bab dipanggil bab mulhaq. Bab dihimpunkan oleh Imam Az-Zahabi berkenaan dosa-dosa yang muskil, yang ditakuti, ia termasuk dalam dosa-dosa besar. Sebab di awal kitab dulu kita dah ambil kaedah untuk para ulama menentukan ini dosa besar ke dosa kecil. Nah, antaranya adalah jelas di dalam nas sama ada Al-Quran ataupun sunnah yang menyatakan minal kabair ataupun disebut al-kabair, iaitu jelas dosa-dosa besar istilahnya, ataupun dosa-dosa yang dinyatakan tentang azab. Orang buat benda ni akan diazab, orang buat benda ni akan diazab. Ataupun dosa-dosa yang dilaknat oleh Allah, ataupun dosa-dosa yang dijatuhkan hukuman had ke atas dia. Ini termasuk dalam dosa-dosa besar. Adapun bab yang akhir daripada kitab ini adalah hadis-hadis ataupun dalil-dalil yang menunjukkan ianya dosa, tetapi dimuskilkan sama ada dia mungkin dosa besar. Oleh kerana itu Imam Az-Zahabi letak sekali dalam kitab dia Al-Kabair, moga-moga kita menghindarkan diri. Nah, biarlah kita jadi sebagaimana para sahabat. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka ni semua jenis bentuk dosa semua mereka anggap besar belaka. Tak, ada pun orang munafik. Orang munafik dosa lagu mana pun dia anggap seperti apa? Seperti lalat yang menghinggap atas hidung. Gua ni lalat hinggap atas hidung. Kita ambil benda, ambil pepoh kayu ke benda nak ambak ni. Tak, hanya sekadar kita cium saja ataupun kita kebah sahaja. Dan ada pun para sahabat, mereka menganggap semua dosa-dosa itu adalah beban yang membelenggu di atas tengkok masing-masing. Jadi atas dasar itu Imam Az-Zahabi wa'ari dalil-dalil ini supaya kita awasi. Antaranya dia kata hadis yang Nabi kata, janganlah kamu memanggil orang munafik sebagai tuan, sayyid. Ya, gitu. Kerana jika dia memang seorang tuan, maka kamu telah menyebabkan Tuhan kamu murka. Mana kita memuliakan ataupun mengagungkan orang yang dimurkai Allah? Tak sepatutnya. Tak. Tidak. Sepatutnya kita tahu orang ni adalah orang yang ada ciri-ciri munafik pada dia. Munafik ni dia ada munafik i'tiqadi dan munafik amali. Tak. Munafik i'tiqadi ni kita tak tahu, melainkan Allah yang zahirkan. Sebagaimana Allah menzahirkan beberapa orang munafik kepada baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebab munafik i'tiqadi dia ada dalam hati perut. Orang munafik ini dia zahirkan Islam, tetapi di dalam hati perut dia adalah musuh kepada Islam. Ini munafik i'tiqadi. Yang mana munafik ini terkeluar daripada Islam. Ataupun dalam istilah lain kita panggil munafik akbar. Munafik besar. Tak. Adapun munafik kecil ataupun munafik amali, ini diketahui melalui amal dia, melalui perbuatan dia, ciri-ciri yang dinyatakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti dalam hadis yang kedua, baginda bersabda, ayatul munafiq salas, idza haddatha kadzab, wa idza wa'ada akhlaf, wa idza tumina khan. Nabi kata tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Apabila dia bercakap, dia berdusta. Tak, dia berdusta. Oleh kerana itu kita kata menipu ni tak ada dalam Islam. Jangan gunalah istilah kata nipu sunat. Orang bini tak? Dia tipu bini dia kata tipu sunat, dia kata. Mari mana? Siapa ajar ni dalam kitab mana sebut tipu sunat ni? Tak ada istilah tipu sunat. Tak. Islam tak pernah mengajar menipu. Faham? Apa tak? Nabi pernah ditanya tentang amal orang. Ditanya kepada Nabi, ada tak orang Muslim ataupun mukmin mencuri? Nabi kata ada. Boleh jadi ada orang mukmin mencuri.
Ditanya lagi, ada tak orang mukmin berzina? Zina. Nabi kata ada. Orang mukmin ada yang mungkin terlanjur dalam melakukan perbuatan keji, zina. Dak ditanya dosa ni, tiba-tiba ditanya, ada tak orang mukmin berdusta? La, Nabi kata. Nah, ada pun berdusta ni bukan sifat mukmin. Tak sepatutnya seorang mukmin berdusta, menipu. Tiba-tiba kita mengajar orang nipu sunat pula. Ni karut kita tak. Yang ada dalam agama hailah. Hailah bukan nipu. Sebagaimana Nabi Ibrahim AS pernah berhelah 3 kali. Macam mana helah? Nabi Ibrahim pernah berhelah ketika dia diajak untuk sambut hari besar patung-patung berhala ni, hari puja patung. Orang kampung dia di Babylon ni semua syirik kepada Allah. Lalu adalah hari-hari tertentu dia panggil hari haul ke hari apa ikutlah. Asalkan hari memuja patung-patung dia. Nabi Ibrahim tak pergi. Seluruh orang kampung pergi belaka, dia seorang tak pergi. Lalu bila ditanya kepada Nabi Ibrahim, apa pun tak mau hari ni? Hari besar ni. Hari kita ambil berkat dengan patung-patung kita ni. Kita ambil syafaat, kita bertawassul dengan patung-patung ni. Nabi Ibrahim jawab, inni saqim. Dia kata dalam Quran, Allah nakalkan ucapan Nabi Ibrahim ni, inni saqim. Sesungguhnya aku sakit. Nabi Ibrahim wa alasan dia sakit. Dia sakit sungguh ke? Tak. Dia tak ada sakit, jantung okey, bawah pinggang okey, darah tinggi okey. Tiba-tiba dia kata ini saqim, aku sakit. Sakit benda sebenarnya. Sakit hati. Sakit hati dia tengok patung-patung ni. Oleh kerana itu dia sebut ini saqim. Nipu tak? Nipu tak kita kata? Tak nipu. Dia sebut ini saqim. Ni kalau kita nak nisbah, tapi tak ada orang nisbah tipu sunat ni. Tak ada. Kita setakat kita mengaji tak ada dalam bab al-kadhbu sunnah. Tak ada bab tu. Tak. Bab menipu sunat tak ada. Tiba-tiba kita ajar orang nipu sunat. Nabi Ibrahim sebut lagu tu ini saqim. Kedua, apabila dia pecah habis patung-patung berhala, tinggal sebutir yang besar sekali. Bila ditanya siapa buat, mu ke buat? Nabi Ibrahim tak kata dia tak buat. Dia tak kata dia buat. Tapi dia kata tanya besar tu. Tanya besar tu. Kan dia Tuhan kan? Takkan dia dah cakap. Takkan dia dah boleh rakyat. Nampak tak? Itu hailah dia panggil. Tidak menipu. Menipu jauh sekali. Yang ketiga, Nabi Ibrahim bila sampai ke Mesir, dia keluar daripada Babylon. Babylon dimusnah, dibinasakan oleh Allah. Lalu dia keluar sehingga sampai ke Mesir. Sampai Mesir, Raja Mesir kenang ke bini dia. Boleh pedah. Sarah seorang yang comel. Seri Nabi Ibrahim ni. Tiba-tiba Raja Mesir ni, Muqawqis, dia panggil tak? Muqawqis. Tak tidur malam teringat ke bini Nabi Ibrahim. Lalu dipanggil ke istana. Nabi Ibrahim sebut kepada bini dia, kalau raja tanya aku ni siapa munya, kata laki mu tak mampu keras lah, kena kerak lah kepala tak. Mu sebut aku ni akhun laki. Aku ni saudara mu. Saudara. Betul tak saudara? Betul. Sebab masa tu hanya ada orang Islam 2 orang ni saja. Nabi Ibrahim dengan bini dia saja. Maka ini saudara dalam Islam. Apa tak? Ini dia panggil hailah. Hak gini tak apa. Bini tanya nak pergi mana tau? Tak. Kita kena pergi mesyuarat. Mesyuarat mana? Mesyuarat kedai kopi. Bukan nak ajar ni, tapi jangan sampai nipu. Nak pergi ngai tiba-tiba ada ni mesyuarat. Tu menipu dia lagi. Tak ada, tu bukan nipu sunat, tu dosa. Kita telah menipu kepercayaan isteri kita. Tak boleh tu dosa. Nampak tak? Jangan tiru P.Ramlee pula, kena pandai berbohong. Tu karut pula. Faham? Jadi kita kata menipu tak ada dalam Islam. Nabi kita SAW pun pernah berhelah. Ketika dalam perang Badar, Nabi takak seorang hak jual aku air kepada tentera musyrikin Mekah. Sahabat igak dia pergi ke Nabi. Nabi tanya dia beberapa soalan, dia tak mau jawab. Dia kata aku tak akan jawab soalanmu sehingga mu rakyat. Mu ni pihak mana? Pihak Madinah ke pihak Mekah? Nabi kata, tak, aku akan jawab selepas mu jawab soalan aku. Nabi kata, tak.
Mu kena jawab soalan aku dulu, baru aku jawab aku ni dari mana. Lalu Nabi pun tanya beberapa soalan untuk dia panggil mukhabarah, nak mata-mata nak tahu setara mana kekuatan tentera musyrikin Mekah ni. Lalu Nabi tanya berapa orang semua sekali. Dia kata mana tahu aku dah. Bukan ada list senarai nama berapa orang yang terlibat dalam perang. Lalu Nabi tanya berapa ekor unta sehari dia sembelih. Dia kata sehari kadang-kadang 10 ekor, kadang-kadang 9 ekor. Maka Nabi cula lebih kurang ada 1000 orang tentera. 900 hingga 1000 orang. Sebab seekor unta mungkin boleh dimakan 100 orang. Haraplah tu kalau kita seekor unta ni sekapung lah. Capung terung, capung benda pula. Dah harap dia makan gitu. Jadi seekor unta mungkin 100 orang. Jadi Nabi anggarkan dalam 900 hingga 1000 orang tentera. Tanya beberapa soalan lah. Sudah tanya soalan, Nabi pun tinggal. Nabi tinggal, dia tanya dah, mu ni dari mana? Hak jual aku air ni, mu dari mana sebenarnya? Nabi kata, nahnu minal ma'. Nabi kata, nahnu minal ma'. Nabi kata, kami dari air. Nabi pun tinggal kan? Betul dari air. Dari air benda. Dari air mani. Kami ni dicipta daripada air mani. Dia ni ingat Nabi kata dari mak, dari lembah. Sebab Arab ni dia sebut minal mak ni sebab Arab biasa duduk di lembah-lembah yang ada air. Dia tak duduk tempat tak ada air kering kontang, mesti cari tempat ada air. Dari mak mana ni? Dia dari air mana ni? Nabi tinggal gitu. Nabi tak jawab dah. Itu dia panggil hailah. Hailah tak ada masalah. Jangan siapa menipu. Menipu itu salah. Sebab ini salah satu ciri munafik. Idza haddatha kadzaba. Idza haddatha kadzaba. Hatta ke anak kita. Ke anak kita yang tak memayis pun kita boleh ajar nipu. Tak boleh. Itu satu dosa, satu kesalahan. Satu ajaran kepada dia. Ada seorang sahabat pernah panggil anak dia depan Nabi SAW. Dia tahu khumur anak dia. Mari ambil khumur ni. Bilang dia tutup tangan. Nabi kata sekiranya tak ada kurma di tanganmu ni, mu telah ajar dia menipu. Mu dah ajar dia menipu. Kita rajin buat tak perangai ni? Tanya diri masing-masing tuan-tuan, pernah tak kita buat lagu tu ke anak kita? Kita panggil dia, kita sebut dia, tiba-tiba kita menipu dia. Ini dah kita didik secara tak langsung, kita didik dia menipu. Contoh kita suruh cepat-cepat mandi je. Kita nak pergi jalan member lari letak pukang cepat-cepat pergi mandi dah pergi jalan. Padahal kita nak suruh dia mandi. Itu seolah-olah kita dah ajar dia menipu secara tak langsung. Ni Nabi sebut ke sahabat sahabat ni Nabi kata sekiranya tak ada kurma di tanganmu ni, mu panggil dia, mu telah mendidik dia, mu telah ajar dia secara tak langsung menipu. Idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlaf. Dan apabila berjanji dia memungkiri janji. Apabila dia berjanji dia mungkiri janji dia. Wa idza tumina khan. Dan apabila diberi amanah dia mengkhianati. Dia mengkhianati. Imam Madhabi wa'ari balik hadis ni, sedangkan hadis ni dah dibincang di depan ni. Dan ianya salah satu daripada dosa-dosa besar. Hadis ni muttafaq alaih. Tentang dusta dan khianat, perbahasan kedua-duanya telah berlalu. Imam Madhabi kata, manakala mungkiri janji, itulah yang dimaksudkan di sini. Yang sebut sini, idza wa'ada akhlaf. Adakah dia termasuk dalam dosa besar? Ini dibincang oleh para ulama. Ketika Allah Ta'ala berfirman, wa minhum man ahadallah la in atana min fadlih lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin falamma atahum min fadlih bakhilu bih wa tawallaw wa hum mu'ridun fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqawnahu bima akhlafullaha ma wa'aduh wa bima kanu yakzibun. Allah kata tak dalam surah At-Taubah, ada antara mereka yang membuat janji dengan Allah sambil berkata demi Allah. Beringat orang yang ikat perjanjian, tak kiralah janji besar janji kecil, tiba-tiba dia ikat dengan wallahi wabillahi. Maknanya ni dia telah berjanji atas nama Allah. Jangan pandang orang kita janji, tapi pandang perjanjian yang kita ikat atas nama Allah, kita bersumpah atas nama Allah. Benda besar ke benda kecil? Benda besar.
tiba-tiba kita bermudah. Ni dekat nak pilihan raya, ingat balik isu-isu orang pernah berbai'ah, sebut dalam bai'ah dia wallahi wa billahi wa tallahi, tiba-tiba dengan mudah dia mungkiri janji tu. Ini satu benda yang cukup bahaya, kita kata tak. Malah bai'ah yang dia buat disebut wallahi wa billahi wa tallahi dengan tertalaknya isteri dan sebagainya. Tiba-tiba apabila dia mungkiri janji dia, dengan mudah dia ambil fatwa-fatwa yang ringan. Dia kata cukup hanya dia puasa 3 hari sahaja, beres, sesat dah perjanjian dia, sesat dah, dia boleh batal balik dia punya bai'ah dia. La ilaha illallah, kita kata ittaqillah dalam apabila kita berjanji dengan mengguna nama Allah. Wallahi ini satu benda besar tak? Demi Allah, dia kata, jika dia memberikan limpah kurnia kepada kami, tentulah kami akan bersedekah dan menjadi daripada kalangan orang yang saleh. Kemudian setelah Allah memberikan limpah kurnia kepada mereka, mereka menjadi bakhil dengan pemberian itu serta membelakangkan janji, dalam keadaan mereka sememangnya orang yang sentiasa membelakangkan kebajikan. Akibatnya Allah menimbulkan perasaan nifak di dalam hati mereka sehingga hari mereka menemui Allah, kerana mereka telah memungkiri apa yang mereka janjikan kepada Allah dan juga kerana mereka sentiasa berdusta. Jadi ini kemungkinan Imam Az-Zahabi kata termasuk dalam dosa-dosa besar, iaitu orang yang memungkiri janji dia, tak? Memungkiri janji. Kita hok rengang sikit, kita berasa rengang lah. Bila orang panggil mesyuarat, kita pun sebut insya-Allah. Insya-Allah tu tak pergi dah. Ucapan insya-Allah tu, air muka tu tak pergi dah. Maknanya benda maksud dia dengan insya-Allah. Sebenarnya insya-Allah ni ikat. Kita ikat sesuatu amal yang kita nak buat dengan kehendak Allah. Bukan nak berlepas diri dengan insya-Allah, tidak. Jangan sekali-kali niat lagu tu. Tak tu niat lagu tu, tak. Ini kita seolah-olah mempermainkan atas nama Allah. Tak boleh. Kita kalau tak boleh pergi, sebut tak boleh pergi, jangan insya-Allah, insya-Allah, insya-Allah lah. Siapa ada orang arwah dah hamba Allah lah, siapa? Dia kata bila tanya dah mesyuarat minggu depan ni, mari tak? Insya-Allah. Jangan insya-Allah gitu dia. Lepas tu nak insya-Allah ke mana? Sebab setengah orang insya-Allah maksud dia tak pergi. Ni satu kefahaman yang tak kena lah, kita kata tak. Diriwayatkan daripada Zaid bin Arqam secara marfu' sabdanya, man lam ya'khudh min syaribihi falaysa minna. Ni sikit minta maaf lah kalau mana ada tak. Tapi kena sebut pula lah tak. Iaitu sesiapa yang tidak membuang misainya, maka dia bukanlah termasuk daripada kalangan kami. Paruk juga dosa besar juga ke mana ni. Benda maksud buang misai ni, maknanya sipang misai. Hak ni tak ada arahan agama dah. Hak style kan aja tengok ada orang misai terjun tak. Siapa tutup bibir-bibir nak minum air pakai selok siapa. Ini salah. Ini bercanggah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa kita kata gitu? Benda ni berat. Sebab tu Imam Az-Zahabi letak sini. Tak? Dia kata man lam ya'khudh min syaribihi. Cuma hadis ni hadis marfu'. Hadis marfu' ni tengok kategori lah, tak? Kalau marfu' di kalangan sahabat masih dinilai sebagai sahih. Man lam ya'khudh min syaribihi falaysa minna. Barang siapa yang tak guting, tak pendek misal sama ada guting ataupun cukur, falaysa minna, bukan dari kalangan kami, Nabi kata. Ada satu hadis yang cukup besar yang menjadi dalil kepada 4 mazhab wajibnya wajibnya sipang janggut dan cukur ataupun guting misal. Apa hadis dia? Hadis tentang kerajaan Parsi mengutus 2 orang askar, 2 orang pahlawan Parsi. Buat benda, dia utus ke Madinah untuk takak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas daripada perjanjian Hudaibiyah, berlakunya gencatan senjata di antara Mekah dan Madinah ni, lalu Nabi ambil peluang untuk berdakwah. Antara kaedah dakwah yang Nabi buat, Nabi tulis surat kepada pembesar-pembesar negara, termasuk Rom dan Parsi. Nabi atur surat. Tiba-tiba bila Nabi atur surat ke Parsi
tidak memuliakan utusan Nabi. Malah dia bunuh utusan Nabi yang bawa surat dan dia siap surat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas pada tu benda Kerajaan Parsi buat, dia hantar utusan dia ke negara jajahan yang paling dekat dengan Madinah, iaitu Yaman masa tu. Nah, Yaman dia duduk di bawah jajahan Parsi. Dan masa tu dia punya gubernur di Yaman nama dia Bazan. Dia hantar surat ke Bazan, suruh dia takak Muhammad yang konon-kononnya mengaku seorang nabi dan menyeru aku, berdakwah kepada aku. Dia suruh dia takak. Berapa orang dia hantar pada tentera? 2 orang je dia hantar. Nak oyak nganying dia ke Arab. Dia hantar 2 orang pahlawan dia untuk pergi takak Nabi di Madinah. Lalu 2 pahlawan ni pergi sampai Madinah, temu dengan Nabi. Tak, dia mari kat depan gini, Nabi paling ke kanan. Dia mari adik kiri, Nabi paling ke kanan. Tak. Lah kali Nabi pun tanya dia, siapa ajar mu? Sebab pahlawan Parsi aja tengok tak lagu mana pahlawan Parsi. Pahlawan Parsi ni dia punya style dia dikenali kepala botak. Tak, janggut dia cukur habis, dia simpan misal saja. Itu pahlawan Parsi. Lalu Nabi tanya dia, siapa ajar mu buat gini ni? Cukur janggut simpan misal. Lalu pahlawan Parsi ni jawab, Tuhan aku ajar lagu ni. Tuhan aku suruh buat lagu ni. Tak, cukur janggut simpan misal. Nabi pun jawab ke dia, Tuhan aku suruh simpan janggut, cukur misal. Nah, berdasarkan hadis ni lah Pak Mazhab letak wajib. Wajib simpan janggut ni. Dan wajibnya pendek misal. Cuma mazhab Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i je makruh kita gunting pendek. Tak, makruh kita gunting pendek. Ada pun cukur, Pak Mazhab kata wajib haram kita cukur janggut. Tak, itu benda yang kita kena hati-hati. Oleh kerana itu Imam Adz-Dzahabi letak sini, man lam ya'khudh min syaribihi falaisa minna. Siapa-siapa yang dia biarkan dia simpang misal, itu bukan dari kalangan kami, bukan sunnah Nabi pun. Hadis ini disahihkan oleh Imam At-Tirmizi. Diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, khaliful majus wa firrul liha wa ahfus syawarib. Dalam hadis ini jelas lagi, hadis muttafaq alaih. Nabi kata, khalifu, berbezalah kamu dengan orang Majusi. Apa? Sebab Majusi dia tak simpan janggut, dia buang janggut. Dia hanya tinggal misal saja. Oleh kerana itu Nabi suruh kita bezakan. Sebab man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu-satu kaum. Apa yang maksud serupa ni? Serupa perangai agama dia, serupa etikad kepercayaan dia, fahuwa minhum. Nabi kata itu di kalangan mereka. Oleh kerana orang Majusi jenis simpang misal, cukur janggut, kita orang Islam tak boleh buat lagu tu. Ada pun orang-orang Yahudi, benda dia buat, orang Yahudinya simpang belaka dulu. Tak, kita tengok pendeta-pendeta Yahudi kan, janggut pun disipang, misal pun disipang. Itu pun tak boleh kita buat. Kaedah yang Nabi ajar kepada kita, aful liha, sipang janggut, pelihara janggut. Tak. Dan pendekkan misal. Pendek ni ada 2 cara. Kalau ulama-ulama di sebelah Arab, dia hanya gunting saja. Kita boleh tengok ulama-ulama kita dari negara Arab, waliknya dia biasanya dia gunting saja. Ada pun ulama-ulama kita di sebelah India, Pakistan, dia cukur. Tak, termasuk sahabat-sahabat kita daripada Jemaah Tabligh, biasanya dia cukur. Dua-dua tu waris, dua-dua tu boleh kita buat. Misal, ada pun janggut tak boleh kita cukur. Jangan kita cukur. Sekadar nak kata nak ejah, nak otter sikit-sikit, tak ada hak. Tapi sampai cukur buang rapat jik terus, itu satu benda yang tidak sepatutnya lah kita buat. Tak? Dan ini sebagai zinah orang lelaki kan. Janggut ni adalah perhiasan orang lelaki sebenarnya. Jadi Nabi kata, canggahilah, berbezalah kamu dengan Majusi. Biarkanlah janggut dan buanglah misal sehingga tidak mencecah bibir. Itu maksud dia tak? Jangan tertutup bibir kita ni. Kalau Tok Guru kita Maulana Syahadi dia cerita, kalau ulama-ulama India, Pakistan dia sipang, dia tak gunting terus janggut dia ni. Siapa kalau duduk sela, janggut tu duduk atas sela dia. Atas riba dia. Tu baru orang kata tak. Itu kita panggil azahnya
seorang lelaki. Hasan Al-Basri berkata, Umar radhiyallahu anhu berkata, hadis ini dia panggil hadis maqtu' atau sebab Hasan Basri tak ada jumpa dengan sahabat tak ada jumpa Hasan Basri dah jumpa sahabat Hasan Basri ni tukar orang lain. Hasan Basri berkata, Umar radhiyallahu anhu berkata, laqad hamamtu an ab'atha rijalan ila hadhihi al-amsar fayanzuru kulla man lam yahujja faman kana lahu jiddah wa lam yahujja fayadribu alaihimul jizyah ma hum bimuslimin. Ini bukan hadis Nabi dah, ini kata-kata sahabat, iaitu kata-kata Umar. Umar kata, sesungguhnya aku benar-benar ingin mengutuskan beberapa orang lelaki untuk pergi ke beberapa kawasan, lalu memerhatikan setiap orang yang tidak menunaikan ibadah haji. Sesiapa yang mempunyai kesungguhan namun tidak berhaji, mereka akan mengenakan cukai kepadanya. Mereka bukanlah daripada kalangan kaum muslimin. Mana kemampuan ada dah, tiba-tiba dah pergi haji. Apa alasan? Apa masalah? Sedangkan haji ni rukun Islam, kewajipan. Man istata'a ilaihi sabila. Siapa-siapa ada istita'ah ini, yang mampu menyampaikan dia ke Mekah, dia ada bekal, dia ada zat untuk dia dan juga peninggalan dia, maka wajib ke atas dia. Pitih sambung dalam bank, tiba-tiba tak pergi haji. Masalah. Tak boleh. Ada juga muskil orang bila dia tak pergi buat haji lagi kerana kemampuan ataupun kewangan tak cukup dan sebagainya, ataupun kota tak cukup, dia tiba-tiba tak boleh buat ibadah lain. Kita pernah dengar seorang dia buat alasan lagu tu. Mula-mula contoh dia wakaf sebidang tanah ke apa, tiba-tiba dia tarik balik. Alasan apa? Sebab dia tak pergi haji lagi. Tak boleh, dia kata tak pergi haji lagi, tak boleh wakaf tanah dia ni. Itu kita kata tak ada hukum lagu tu. Kalau tu tak boleh buat belakang dia sebab tak pergi haji. Kau ni tak korban tau ni. Kita tak boleh korban ni sebab tak pergi haji lagi. Bukan, ni benda lain dah. Ni bab lain, ni isu lain. Haji. Kewajipan haji apabila siapa tahap dia, kita ada kemampuan, ada kewangan, ada tubuh badan sihat, kewajipan tak berjalan. Jadi ini apa yang disebut oleh Umar bin Khattab di zaman khilafah dia. Zaman dia jadi khalifah, dia kata siapa-siapa yang tak pergi haji ni, aku nak ambil jizyah dari dia. Jizyah ni benda sebenarnya. Jizyah ni cukai untuk orang bukan Islam dalam sebuah negara Islam. Negara Islam, tiba-tiba ada orang bukan Islam, maka kewajipan kat atas dia kena bayar jizyah. Orang Islam tak payah bayar jizyah. Orang Islam dah bayar zakat. Kewajipan orang Islam bayar zakat. Tiba-tiba Umar kata, aku berasa nak kenakan jizyah. Bagi siapa? Bagi orang yang ada kemampuan, ada pitih, tiba-tiba dah pergi haji. Apa yang disipang pitih ni? Dia tuju orang disipang pitih. Diriwayatkan daripada Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man farraqa baina walidatin wa waladiha farraqallahu bainahu wa baina ahibbatihi yaumal qiyamah. Sesiapa yang memisahkan seorang ibu daripada anaknya, maka Allah akan memisahkannya dengan orang yang paling dicintai pada hari kiamat besok. Ini juga ditakuti ianya termasuk dalam dosa-dosa besar yang disebut oleh Imam Az-Zahabi, iaitu orang yang memisahkan hubungan antara anak dengan mak dia. Tak kiralah apa pun alasan yang tidak syar'i, tidak sepatutnya dia dipisahkan daripada mak dia. Lalu apa musibah, apa balasan yang Allah beri, balasan yang setimpal Allah beri. Al-jaza' min jinsil amal. Allah akan pisahkan dia daripada orang yang paling dia kasih sekali di akhirat besok. Diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, man farra min mirathi warithihi qata'allahu mirathahu minal jannah. Ni kait dengan waris pula. Mirath. Sesiapa yang menyingkirkan harta warisan daripada pewarisnya yang layak, nescaya Allah akan memutuskan warisannya yang berupa syurga.
Ramai ada berlaku dalam masyarakat ni. Main ambil ataupun tidak memberi hak kepada orang yang selayaknya terima saka. Ni satu benda yang cukup bahaya. Dan kita berkali-kali bila mari poin bab waris ni, bab saka ni, kita sebut sama-sama, hati-hati dalam bab kita membahagikan pusaka. Terutamanya kita yang ada autoriti, kita abang long ke, kita hak paling diharap ataupun diberi kepercayaan dalam keluarga ke untuk mengurus harta pusaka ni. Pastikan dilaksanakan secara pusaka, secara faraid. Jangan bermudah-mudah kita nak letak hukum, tak apa kita bagi sama rata. Jangan. Ulama dah bincang benda ni. Sebenarnya tak boleh kita direct untuk terus bagi sama rata. Mungkin kita berasa tu bagus, tapi sebaliknya mungkin berlaku tidak bagus. Contoh kita ada adik-beradik lelaki puang, berlaku kematian, mak kita ke ayah kita meninggalkan harta. Lalu kita sebagai abang kita kata tak apalah, oleh kerana kita bukan orang lain, adik-beradik juga, kita bagi sama rata. Boleh tak buat gitu tu? Tak boleh. Itu bukan ikut kaedah dia. Tak betul gitu. Buat ni cara dia lagu ni, kita kata step dia ada step. Tak boleh terus kita kerak bagi sama rata. Tak boleh. Cara dia bila berlaku kematian, pertama sekali kita kumpulkan dulu harta si mati. Banyak mana ada. Bila kena buat ni, boleh hari ni mati malam ni lalu buat, tak ada hang. Orang tamak harta. Tak, bukan tamak harta. Kena urus harta si mati. Orang kita style buat mana-mana kucing bawa tanah kubur merah lagi. Dia cakap bahagia dah. Ada ni pengurusan yang mesti kena buat. Nampak tak? Jadi kumpul segala harta, lepas tu senaraikan faraid. Orang lelaki boleh berapa, orang puan boleh berapa daripada harta peninggalan. Faham? Lepas masing-masing dah tahu dah hak masing-masing banyak mana. Orang lelaki boleh banyak mana, orang puan boleh banyak mana. Lepas pada itulah barulah masing-masing boleh nak tarik diri secara sukarela. Bukan kita je letak kita bagi sama rata. Tak boleh gitu. Pertama. Kedua, syarat orang yang nak tarik diri ni mesti dia akhir balik dah. Dia tahu waras bahawa dia dapat harta banyak ni hak dia. Tak boleh dia baru pasti baru. Dah mana Kak Long, beres kita bagi sama rata. Kak Long kata beres, dia katakan dulu lagi. Dia baru pasti. Tak boleh. Kerana siapa dia balik dulu, barulah kita boleh nak tarik bahagian dia. Faham? Hak ni ramai orang tak cermat abang ni dia bagi sama rata. Dia konon dia lah orang yang paling adil sekali dalam dunia. Sebab boleh jadi di kalangan adik-beradik lelaki kita tak berapa setuju. Salah tak dia tak setuju? Kalau dia tak setuju tak mau bagi sama rata, dia nak hak dia dari pusaka. Salah ke tak salah? Ke dia kira dia tamak harta? Tak, tu hak dia. Apa kita nak pandang-pandang? Allah dah tentu dah. Lizzakari mithlu hadzil unthayain. Allah kata dah, bagi orang lelaki dua bahagian daripada pihak perempuan. Allah dah tentu dah. Dan boleh jadi dia memerlukan. Dia orang lelaki kan, dia ada tanggungjawab. Dia mesti nafkah anak bini dia. Sedangkan orang puan, dia tak ada hak, dia tak ada tanggungjawab untuk nafkah laki bini dia, anak dia ataupun laki dia. Sebab tu Allah tetapkan lagu tu. Jadi kalau lepas masing-masing dah tahu dah, masing-masing dah waras, dah akhir balik, dan tahu hak masing-masing berapa, banyak mana boleh. Lepas pada tulis ni, tak apalah, hak saya nak bagi sama rata. Tak ada hak syakmeh lah. Akan balah tak akan datang. Tak akan balah dah. Tapi kalau kita main kerak lalu, kita bagi sama rata. Malang kematian, ya masing-masing sedih lagi, teringat lagi kemak tak? Teringat lagi kaya, tak apalah, kita bukan orang lain, adik-beradik juga. Pak, pergi tengok tanah, dia kena hak belakang sekali. Contoh tak? Masa bagi tu tak tahu tanah duk mana. Tengok-tengok pergi kat penilang, sejuta kot tanah ni. Dengar mula lah. Tak? Adik musuh buat rumah dah. Dia kata kita kena faraid semula ni. Belum kata. Nampak tak berlaku dalam masyarakat? Berlaku. Sebab
Kita tak cermat bab faraid, sedangkan Allah kata Allah lebih mengetahui daripada mu. Mu tak tahu siapa yang lebih berhak harta ni. Sebab tu Allah tentu. Allah sebut seorang-seorang. Orang ni boleh banyak ni, orang ni boleh banyak. Isteri boleh banyak ni, tok lelaki boleh banyak ni. Mari-mari kita tak apalah, kita tinggal Al-Quran, kita bagi sama rata. Pun macam dia bisa pada Quran pula. Faham? Ini tak betul. Jadi siapa-siapa nak bagi sama rata ni, ini step dia. Sepatutnya yang dia buat. Pertama, mesti waris yang menerima pusaka mesti akhir balik. Mesti akhir balik. Kalau tak akhir balik, kena beri hak dia. Sebagaimana yang Tuhan letak hak dia. Sapalah dia balik, barulah dia nak tanazul ke, nak berlepas ke atas dia. Faham? Lepas tu dia mesti tahu berapa nilai dia dapat, harta dia dapat. Barulah dia boleh berlepas. Baru dia berlepas dengan dalam keadaan ikhlas dan juga redha. Hak dia untuk dibahagi sama rata. Faham? Jadi sesiapa yang menyingkirkan harta warisan daripada pewarisnya yang layak, nescaya Allah akan memutuskan warisannya yang berupa syurga. Yang berupa syurga. Namun terdapat kritikan dalam sanad hadis ini. Imam Dhahabi kata hadis ini walaupun ada kritikan dalam bab sanad dia. Diriwayatkan daripada Nabi SAW, baginda bersabda, innar rajula la ya'malu bi ta'atillah 60 sanah thumma yahduruhu al-maut fayudarru fi wasiyah fatajibu lahu an-nar thumma qara'a Abu Hurairah ghaira mudar wasiyatan min Allah wallahu alimun halim. Sesungguhnya seorang lelaki yang mengamalkan ketaatan kepada Allah selama 60 tahun. Allah dia ni 60 tahun hidup dia buat ketaatan kepada Allah. Maknanya besar, banyak pahala dia buat ni. Kemudian dia meninggal dunia, namun dia memudaratkan pada urusan wasiat. Kehidupan dia selama 60 tahun, mana 60 tahun ni umur limit, umur standard umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata umat aku ni umur 60 70 je. Jadi dia ni selama 60 tahun hidup ni, Nabi kata dia beramal soleh. Banyak pahala dia buat. Pergi haji, buat umrah, korban situ, korban sini, sedekah masjid tu, sedekah masjid ni. Banyak amal dia buat. Tiba-tiba dia mati dalam keadaan dia tinggal wasiat yang mudarat. Jadi berat juga dia ni. Sakit juga dia disebabkan wasiat dia. Benda wasiat mudarat ni, melakukan yang tidak sepatutnya. Mana wasiat tak sepatutnya? Antaranya kita beri wasiat kepada orang yang layak terima saka. Tak perlu. Anak kita, anak lelaki kita, anak puan kita, tak perlu dah wasiat dia ada saka dah. Wasiat ni kepada siapa? Wasiat ni wasiat harta lah maksudnya dah. Wasiat harta ni kepada orang yang bukan penerima pusaka. Faham? Orang-orang yang dalam senarai yang Tuhan letak dah, yang siham, yang dapat pusaka ni, adik-beradik lelaki, adik-beradik puan, bini, siapa pun, ni bukan wasiat, tak perlu wasiat situ. Situ ada hak dia dah. Allah sebut dah, bini boleh berapa, anak lelaki boleh berapa, anak puan boleh berapa. Tak payah pandai-pandai kita pula, nak bagian ni, bagian ni. Harta kita ni ada 3 benda dah dari harta kita. Pertama, dia ada hibah. Kita ada hibah. Kedua, kita ada wasiat. Ketiga, kita ada pusaka. Pusaka. Hibah dia berlaku masa hidup. Hibah ni mesti berlaku masa hidup. Masa kita dah hidup, kita hibah, kita hadiah. Hadiah ke anak kita. Tak kira lah kita ada anak 10 orang kita, hak rapat kita sikit, hak mana tu dengan kita. Tapi tu pun Nabi kata tak berlaku adil. Kalau nak bagi, beri belaka. Nabi kata jangan main pilih orang dah. Tapi itu hak kita nak hadiah siapa. Kedua, kita ada wasiat. Kita ada pusaka. Pusaka ni bukan pandai-pandai kita. Allah sendiri yang tentukan. Orang ni boleh banyak ni, orang ni boleh banyak ni. Tinggal lagi hak kita boleh urus adalah wasiat. Apa wasiat? Wasiat daripada harta kita ni kepada orang-orang yang bukan waris. Bukan yang menerima pusaka. Ada pun kita tinggal wasiat yang tak sepatutnya. Kita kata balong, kita beri tanah sekian-sekian. Kita wasiat terus lalu. Boleh tak gitu? Tak boleh. Itu menyanggahi ataupun itu termasuk wasiatin ghaira mudar, wasiat yang memberi mudarat kepada diri kita sendiri. Melakukan yang tidak sepatutnya, maka wajiblah baginya api neraka. Nabi kata wajib ke atasnya api neraka. Kemudian Abu Hurairah membacakan wasiat-wasiat tersebut hendaklah tidak mendatangkan mudarat kepada para waris. Ataupun dia wasiat seluruh harta dia
dia sedekah ke surah belaka. Sebab becikan anak-anak. Okay, raya tak balik sama. Contoh tu. Dia wasiat lagi tu. Tak boleh kau. Mati dia saja, wasiat tu terlaksana tak? Tak terlaksana wasiat tu. Kalau nak laksana pun hanya 1/3 sahaja. Selebih daripada 1/3 tak, mesti persetujuan waris-waris yang menerima pusaka. Itu dia panggil mudhar. Sebagai suatu ketetapan daripada Allah, ingatlah Allah Maha mengetahui lagi Maha lemah lembut. Surah An-Nisa. Ini 3 ayat ini adalah ayat induk, ayat utama kepada bab harta pusaka. Kita habis lagi bab pusaka, bab waris dah. Lepas tu kita tutuplah. Kita bajet malam ni nak habis dah ni. Tapi panjang lagi deh. Nampak sikit dah. Tak habis juga. Diriwayatkan daripada Amr bin Kharijah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di atas untanya. Lalu aku mendengar baginda bersabda, innallaha qad a'ta kulladhi haqqin haqqah fala wasiyata liwarithin. Nabi kata sesungguhnya Allah telah mengurniakan hak bagi setiap orang yang berhak, iaitu waris-waris, maka tiada wasiat bagi pewaris. Sebab tu pewaris kita tak perlu wasiat dah. Dia ada dah. Tak. Boleh nak wasiat ke waris ni. Wasiat nasihat. Wasiat supaya jaga agama Allah. Supaya tak tuntutlah ilmu. Supaya bertakwa kepada Allah tu boleh. Ada pembak harta, kita tak perlu dah tinggal wasiat untuk waris ni. Tak. Hadis ini disahihkan oleh Imam At-Tirmizi. Siapa situlah paning tentang yubghidul fahish al-badhi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.